Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dan anda sedang menyaksikan BIS Malaysia. Terima kasih untuk anda yang menonton secara langsung menerusi TV1 dan saluran berita RTM. Anda juga boleh ikuti kami menerusi Facebook Live dan YouTube Live BIS Malaysia. Saudara, saban tahun musim perayaan merupakan satu peluang yang baik bagi para peniaga untuk mendapatkan lebih banyak pelanggan dan meningkatkan hasil jualan. Dalam tempoh musim perayaan ini juga permintaan terhadap produk dan perkhidmatan khusus seperti pakaian tradisional, makanan dan dekorasi pastinya meningkat dengan mendadak. Namun bagaimana agaknya musim perayaan seperti Deepavali ini memberi peluang yang cukup besar kepada para peniaga di luar sana? Hari ini topik perayaan dan peluang perniagaan akan menjadi fokus dalam Bual BIS seketika nanti. Sebelum itu kita ikuti dahulu perkongsian kisah usahawan dalam segmen Nadi BIS. Baik, bercakap mengenai peluang perniagaan, industri makanan dan minuman F&B antara tarikan yang turut menarik minat usahawan muda. Ia mengambil kira ruang dan potensi perniagaan industri berkenaan biarpun berdepan dengan pelbagai cabaran. Nadi BIS hari ini membawakan kisah usahawan muda dalam F&B bersama Faiz Syahirah Nizam. Rezeki dalam dunia usahawan takkan pernah putus. Anda jatuh 10 kali, pastikan anda bangkit untuk kali yang ke-11. Kalau anda nak tahu lebih lanjut, jom kita mengopi sambil kita menelusuri kisah usahawan F&B ini. Mencubakan diri dalam bidang F&B ataupun bidang ni bermula tahun 2020, iaitu sebelum PKP lah. Jadi pada awalnya tu restoran kami bukan di sini, kami adalah restoran di Kelana Jaya, restoran yang biasa. Tapi selepas itu saya melihat ada satu iklan di Facebook di mana pihak MARA menawarkan satu kursus, dipanggil kursus kepada peniaga-peniaga F&B ini untuk restoran dan KMB Putra. Jadi saya apply untuk mencari kursus tersebut. Dalam kursus tu kami diperkenalkan dengan program Loka Cafe. Peningkatan atau jatuh bangun dalam F&B ini sangat banyak. Apabila kami berhadapan dengan PK Bahasa tu, kami tidak boleh beroperasi seperti biasa. Jadi dalam tempoh masa itu saya banyak menghadiri kursus-kursus yang ditawarkan oleh pihak agensi kerajaan dan salah satunya yang ditawarkan oleh pihak MARA, saya menyertai kursus dipanggil Usaha Restoran dan KMB Putra. Jadi di situ kami diperkenalkan dengan bantuan-bantuan ataupun geran-geran yang boleh kami perolehi daripada agensi-agensi kerajaan. Selepas saja tamat kursus itu, saya telah memohon bantuan daripada MARA untuk pinjaman lah. Dikhususkan untuk saya menyediakan atau membuka satu lagi perniagaan baru yang diberi nama Restoran Loka Cafe. Jadi dengan terbukanya atau dengan terbinanya restoran Loka Cafe ini, ia telah memberi nafas baru kepada saya dalam perniagaan dan juga menawarkan peluang pekerjaan kepada golongan-golongan yang terjejas ketika musim Covid lah. Jadi masa itulah bila saya buka Loka Cafe ini, banyaklah application ataupun permohonan permintaan untuk bekerja, especially inilah daripada chef-chef terkemuka daripada hotel ataupun restoran-restoran daripada 5 bintang untuk mohon kerja. Kenapa saya pilih restoran F&B? Okay, yang pertamanya sebab sebelum ni memang saya pun dah dalam F&B. Yang keduanya, saya melihat F&B ini adalah satu perniagaan yang sangat bagi saya mulia, di mana kita menyediakan makanan yang halalan thayyiban lah. Maksudnya saya ni ambil part of the tanggungjawab sebagai Muslim. Saya nak menyediakan makanan yang halal dan thayyiban kepada komuniti Muslim. So halal thayyiban ini bukan sahaja untuk masyarakat ataupun yang beragam Islam, tetapi ia juga sesuai untuk semua lapisan masyarakat. Thayyiban itu bermaksud kebersihan dalam penyediaan atau kesempurnaan hidangan kita. Saingan dalam perniagaan F&B ini sangat sengit. Kebanyakan mereka ni terjun ke dalam dunia F&B ini disebabkan melihat dunia F&B ini adalah tempat yang paling mudah ataupun senang untuk mereka bertapak dalam perniagaan.
Tetapi sebenarnya secara realitinya unit F&B ni sangat susah untuk kita sustain ataupun untuk kita terus relevan. Sebabnya apa yang kita sediakan hari ini belum tentu boleh disukai oleh semua orang. Itu yang pertama. Yang keduanya, setiap menu yang kita sedia ini orang lain akan cepat adapt dan tiru benda itu untuk mereka pula buat dengan mungkin harga yang lebih mudah ataupun dengan kelainan yang lagi menarik sebenarnya. Dari segi penjanaan pendapatan yang saya melihat dalam dunia F&B ini, makanan ini ada keperluan. Jadi untuk menjana pendapatan kami sentiasa, yang pertamanya kena beri servis yang terbaik dari segi kami punya SOP penyediaan makanan, dari segi kebersihannya, tempoh masa penyediaannya dan apa value added yang kami boleh bagi kepada pelanggan. Saya bagi contohlah seperti apabila pelanggan datang ke kedai kami atau ke kafe kami ini, adakah mereka selesa duduk kafe kami dengan keadaan airconnya, dengan kebersihannya, dengan layanan stafnya, itu semua telah memberi satu impak kepada kami lah untuk terus kekal menjana pendapatan. Untuk staf ni sebenarnya sangat-sangat mencabar. Kami berhadapan di kalangan anak muda ni lebih terarah kepada gig ekonomi, di mana mereka ni lebih suka bekerja sendiri, ikut kesesuaian masa mereka dan mereka boleh set dia punya jana pendapatan mereka sebanyak mana yang mereka nak. Jadi di sini apa yang saya tekankan di sini, bagaimana kami masuk kepada dalam dunia mereka untuk bagi tahu whatever yang mereka lakukan sebagai gig ekonomi itu adalah bagus. Di masa hadapan, saya punya perancangan sudah semestinya apabila perniagaan semakin maju, saya hendak menjadikan perniagaan satu perniagaan yang boleh diwarisi. Sampai peringkat nanti, saya kena jadikan syarikat atau company saya ini syarikat yang ada nilai, ada value, yang sahamnya boleh dicairkan atau boleh dijual kepada pihak lain yang berminat untuk menjadi pengurusan. Harapan saya untuk kelangsungan dunia F&B dalam market Malaysia ni lah, saya berharap akan banyak lagi bantuan-bantuan ataupun geran-geran yang disalurkan kepada usahawan Bumi-Putera khususnya, permudahkan kami ini dari segi pensijilan kami, mungkin boleh diwujudkan satu center of Bumi-Putera punya untuk mendapatkan bahan mentah lah untuk kami. Sebab kami ini berhadapan dengan naik turun harga bahan mentah yang tak terkawal. Mengekalkan cita rasa tempatan dalam masa yang sama, mengekalkan kualiti yang premium. Itu prinsip usahawan yang kami kongsikan kepada anda hari ini. Setiap usahawan mempunyai cerita yang berbeza, prinsip yang berbeza dan kami harapkan perkongsian hari ini dapat memberi suntikan semangat dan inspirasi untuk para usahawan di Malaysia. Saya Faiz Syairan Nizam, BIS Malaysia. Baik, daripada perkongsian kisah usahawan F&B itu tadi, pastinya kita ingin tahu juga apa lagi antara peluang perniagaan lain untuk para usahawan terutamanya pada musim perayaan. Jadi perayaan dan peluang perniagaan, perbincangannya dalam Bual BIS bersama dengan panel undangan di studio seketika nanti. Saudara, negara yang kita cintai ini, Malaysia pastinya merupakan sebuah negara yang berbilang kaum dan agama. Apabila tiba musim perayaan tertentu, ini memberi ruang kepada para peniaga, terutamanya PMKS untuk memanfaatkan suasana perayaan dengan menawarkan promosi khas, jualan istimewa dan produk yang berkaitan dengan sambutan tersebut. Selain itu, perkembangan platform e-dagang juga membolehkan usahawan memperluaskan pasaran mereka dan menjangkau pelanggan dengan lebih mudah
mudah seterusnya meraih keuntungan yang lebih tinggi pada musim perayaan. Untuk itu telah pun bersedia di studio ketika ini untuk membincangkan topik perayaan dan peluang perniagaan bersama dengan pensyarah kanan bahagian pengurusan dan pemasaran Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya, Dr. Rajentiran Ayavu. Terima kasih bersama kami di BIS Malaysia. Terlebih dahulu selamat Hari Deepavali juga daripada kami di BIS Malaysia. Terima kasih. Baik, mungkin sebagai permulaannya, bagaimana perayaan-perayaan seperti Deepavali, Hari Raya dan sebagainya di Malaysia ni membuka lebih banyak peluang perniagaan kepada para peniaga dan juga para usahawan di luar sana, Doktor? Okey, perayaan besar seperti Hari Raya, Deepavali, Tahun Baru Cina, Christmas, permintaan daripada pelanggan akan mendadak, menyebabkan permintaan barangan-barangan perayaan seperti barangan tradisional, pakaian tradisional, kuih muih, barangan hiasan akan meningkat secara mendadak. Secara keseluruhnya dekat Malaysia sebanyak 88% daripada jumlah perniagaan adalah perniagaan sederhana dan kecil, which is kita panggil SMEs. Okey, so ini menyebabkan musim perayaan menjadi peluang perniagaan untuk syarikat-syarikat kecil untuk mendapatkan keuntungan yang besar pada masa tersebut. Ya, baik. Mungkin apa strategi-strategi yang boleh diambil oleh para usahawan ini, para peniaga yang terutamanya PMKS itu, Doktor, untuk manfaatkan peningkatan jualan pada musim perayaan ini, dan macam mana untuk kita mencipta nilai perniagaan itu untuk tempoh masa yang lebih panjang? Okey, salah satu strategi ialah menyediakan produk dalam kuantiti yang agak besar untuk mencukupi permintaan daripada rakyat Malaysia pada musim perayaan. Because pada masa itulah kita akan perlukan barangan-barangan yang tertentu yang agak tinggi, so yang boleh menyebabkan peniaga dapatkan keuntungan yang agak besar. Ya, baik. Tadi pun saya ada katakan mengenai platform e-dagang mungkin pastinya memberi satu manfaat yang besar kepada mereka. Bagaimana Doktor merasakan aspek teknologi dan juga digital seperti platform e-dagang ini boleh dimanfaatkan oleh para peniaga sepanjang musim perayaan ini? Okey, kalau ikutkan e-dagang, daripada dulu sampai sekarang perkembangan e-dagang menjadi semakin mendadak. Semakin banyak pengguna ataupun rakyat Malaysia menggunakan social media, e-dagang, e-platform macam Shopee, TikTok Shop and so on. So ini menjadi peluang untuk peniaga kecil daripada Malaysia menggunakan satu medium yang boleh mendapatkan pengguna yang agak banyak. Okey, kalau kita nak perlukan physical shop, dia akan perlukan modal yang agak besar daripada online platform atau e-dagang, menyebabkan kos untuk permulaan itu dia agak murah, agak affordable for them. So ini menyebabkan e-dagang boleh digunakan oleh pengguna atau pengguna, dan yang ini boleh digunakan oleh peniaga-peniaga sebagai satu cara yang mendapatkan sales yang agak tinggi pada musim perayaan. Ya, baik. Mungkin dari segi, Doktor boleh kongsikan contoh-contoh bagaimana untuk kita gunakan platform e-dagang ini kepada peniaga-peniaga di luar sana sepanjang musim perayaan ini. Okey, satu contoh ianya ialah macam Shopee, satu yang kebanyakan rakyat Malaysia akan menggunakan membeli belah barangan tradisional, pakaian tradisional, barangan hiasan rumah, yang menyebabkan dia memudahkan pembelian daripada kita nak keluar daripada satu tempat ke satu tempat. Dia akan menyebabkan secara contohnya ialah yang penduduk yang tinggal dalam kawasan Kuala Lumpur menyebabkan parking menjadi menyusahkan. So kalau pembelian melalui online itu dia akan menjadi pemudahan atau memudahkan pembelian mereka. Baik, kita fokusnya kepada musim perayaan, Doktor. Adakah terdapat perbezaan dari segi sektor-sektor perniagaan ini ketika musim perayaan ataupun bukan musim perayaan? Adakah terdapat perbezaan dari segi sektor-sektor yang mendapat manfaat? Ada juga. Okey, kalau musim perayaan, sektor macam sektor macam runcit, sektor makanan dan minuman atau
ataupun sektor pakaian yang akan musim perayaan permintaan yang agak tinggi. Kalau ikutkan kajian-kajian yang telah dilakukan dalam Malaysia dan luar Malaysia menyebabkan dia kata permintaan akan meningkat daripada 50% hingga 200%, like 4 kali ganda, menyebabkan permintaan yang agak tinggi. Kalau ikutkan itu, so certain sektor akan selepas musim perayaan dia permintaan dia akan rendah. Ini menyebabkan pengguna ataupun peniaga akan mengalami kerosakan sales, dia menyebabkan keuntungan dia akan semakin rendah. Ya, baik, kita nak rehat seketika, kita nak tanya lagi selepas ini doktor mengenai peluang perniagaan sepanjang musim perayaan ini. Kita akan rehat seketika, kita akan kembali selepas ini dalam Bis Malaysia. RM40 bilion disediakan kemudahan pinjaman untuk PMKS di bawah agensi kerajaan. Pinjaman bersaiz mikro hingga 3.2 bilion termasuk tekun dan BSN. Termasuk komuniti OKU, masyarakat China, India dan Bumiputera terutamanya. Bank Pembangunan Malaysia Berhad menyediakan dana pembiayaan RM6.4 bilion menyokong pembiayaan sektor pembangunan serta tenaga boleh baru dan peralihan. SJPP menjamin pembiayaan PKS sehingga RM20 bilion, termasuk PKS Bumiputera. Bagi memelihara modal insan, sosial dan kebajikan masyarakat India RM130 juta untuk program tambahan masyarakat India selain penyertaan mereka dalam tekun, amanah ikhtiar dan program-program yang sedia ada. Baik, kembali dalam Bis Malaysia. Hari ini sempena dengan Hari Deepavali, kita nak bercakap mengenai perayaan dan juga peluang perniagaan bersama dengan Dr. Raj dari Universiti Melaya. Kita nak teruskan lagi perbincangan kita, Doktor. Mungkin sejauh mana Doktor rasakan musim-musim perayaan seperti Deepavali ini contohnya membantu untuk meningkatkan jualan melalui promosi yang bermusim ini, dan macam mana untuk kita tarik lagi pelanggan-pelanggan baru untuk sustain bersama dengan kita dalam perniagaan? Okey. Promosi bermusim menjadi tarikan utama pelanggan untuk mendapatkan ataupun membeli barangan keperluan mereka. Contohnya Lazada melaporkan meningkatkan sebanyak 60% daripada jualan mereka melalui promosi seperti 11.11 ataupun mega sales for hari raya. So this macam promosi yang ni akan membantu peniaga kecil meningkatkan sales ataupun jualan mereka pada musim perayaan, because dia akan dapat membawakan ke seluruh rakyat Malaysia melalui dia dapatkan promosi melalui dapatkan diskaun ke ataupun dapatkan one buy one free one ke. So membantu meningkatkan jualan mereka pada masa perayaan. Ya, baik, kita tahu bila tibanya musim perayaan ini, rakyat Malaysia akan begitu seronok untuk berbelanja dan sebagainya, menanti-nantikan bonus dan sebagainya. Mungkin apa cabaran-cabaran yang dihadapi dalam peniaga-peniaga ini untuk memenuhi permintaan yang saya kira cukup tinggi semasa musim-musim perayaan seperti Deepavali ini contohnya?
Okey, apakah cabaran dia? Cabaran dia adalah termasuk menguruskan stok. Pasal apa pada musim perayaan, okey katakanlah musim perayaan Deepawali kan. Okey, permintaan barangan tradisional, pakaian tradisional akan agak tinggi pada masa itu. So peniaga-peniaga perlukan yang stok yang agak tinggi, dan pengurusan logistik akan menjadi menyusahkan mereka pasal apa kos pengangkutan tinggi pada musim perayaan. Selain itu, yang lagi satu, kalau jualan melalui online, kos pengantaran through post akan meningkat juga. Ikutkan various kajian menunjukkan kos pengantaran melalui through post akan meningkat sebanyak 10 hingga 20%. So ini menyebabkan dia kena perancangan awal perlu dilakukan supaya harga barang tu tak naik, dan also mendapatkan untungan yang tinggi untuk peniaga-peniaga pada masa tersebut. Ya, baik, sebagai orang kata pemain industri atau penganalisis ekonomi yang melihat trend dan sebagainya mengenai corak perbelanjaan rakyat, corak perniagaan dan sebagainya, bagaimana doktor merasakan persediaan peniaga-peniaga ini sepanjang musim perayaan sebelum ini? Adakah mereka sudah cukup bersedia ataupun masih ada penambahbaikan yang perlu dilakukan? Okey, yang tu soalan yang sangat perlukan ataupun satu soalan yang cukup mencabar kepada peniaga. Kebanyakan peniaga dekat Malaysia yang kecil, dia tak ada pengalaman dalam mengikuti trend-trend ataupun mengikuti data-data yang dah telah publish kalau MDEC, SME Corp dan sebagainya. So kalau dia dapat informasi-informasi tersebut, peniaga dapat tahu okey apakah barangan yang perlu boleh dijual untuk pada masa perayaan tersebut, and apakah trend. Kadang katakanlah saya sebagai peniaga kecil, kalau saya nak jual barangan tradisional pada masa perayaan, kalau saya tak tahu trend, what is the trend for particular tradisi pakaian, saya tak dapatkan keuntungan yang agak tinggi. So I kena follow the trend dan dapatkan permintaan yang tinggi daripada masyarakat ataupun pelanggan spesifik target market. Ya, baik, itu dari segi konteks peniaga dan juga pembeli yang pastinya seronok untuk membeli sepanjang musim perayaan ini. Mungkin dari segi peranan pihak kerajaan ataupun agensi-agensi swasta ataupun agensi berkaitan dalam untuk membantu usahawan-usahawan tempatan ini memanfaatkan peluang perniagaan ketika musim perayaan. Okey, kerajaan agensi seperti macam seperti saya beritahu sebelum ni, SME Corp, MDEC, SME Bank and other financial institusi perlu memberikan bantuan kewangan. Pasal apa, kalau peniaga kecil nak dapatkan keuntungan yang tinggi, dia perlu belikan barang dengan kuantiti yang besar. So kalau dibeli dengan kuantiti yang tinggi, dia dapatkan kos per unit dia agak murah. So dapatkan keuntungan yang tinggi pada untuk sales satu unit. So yang ni I think Malaysia government are currently doing quite a lot on this. So benda ni dapat memaharapkan lagi satu, peniaga-peniaga Malaysia perlu dapatkan informasi-informasi yang latest daripada website-website kerajaan mengenai bantuan kewangan ataupun bantuan subsidi yang diberikan oleh bahagian kerajaan dan agensi lain perkara tersebut. Baik, perkara ini juga orang kata mendapat perhatian oleh Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan dalam Belanjawan 2025 juga. Bagaimana orang kata inisiatif-inisiatif ini juga akan mendorong kepada musim-musim perayaan selepas ini? Okey, yang ni yang our budget yang dibentangkan oleh Perdana Menteri kita yang dapat membawa kepada para peniaga apakah opportunity available in the market regarding how macam mana dia cara membangunkan atau membesarkan perniagaan mereka. Ialah salah satunya ialah dia dapatkan informasi daripada agensi-agensi yang terdekat ataupun website-website yang terdekat. Pasal apa, dia dapatkan sebagai contohnya boleh dapatkan bantuan kewangan ataupun loan daripada SME banking yang dapat kadar faedah yang agak rendah, membantu diorang kan membesarkan ataupun mendapatkan model perkembangan perniagaan mereka untuk jangka pendek dengan jangka panjang. Ya, baik, kita juga sedar bila tiba je musim perayaan besar seperti Hari Raya, seperti Deepawali, Tahun Baru Cina dan sebagainya,
kebanyakannya terlalu bergantung kepada orang kata jualan dan perniagaan sepanjang musim perayaan ini. Mungkin doktor boleh kongsikan apa risiko-risiko perniagaan yang hanya bergantung kepada musim perayaan semata-mata untuk meraih keuntungan dan bagaimana mereka boleh mengimbangi perniagaan mereka sepanjang tahun, bukan hanya sekadar tunggu musim perayaan tertentu sahaja, doktor. Okey, kalau peniaga-peniaga yang bergantung pada musim perayaan, kalau ikutkan Malaysia, even though kita multicultural society, tapi kalau ikutkan kita ada perayaan yang paling besar dalam Hari Raya, Deepawali, Tahun Baru Cina dengan Christmas. So ialah dia ada 4 musim saja. So kalau dia bergantung kepada perniagaan bermusim, dia akan berisiko tinggi. So dia kena dapatkan jualan produk yang sepanjang tahun. Okey, so satu caranya macam mana dia akan boleh maintain ataupun maintain dia sale. Salah satu cara ialah mengikut loyal customer ataupun dia beri diskaun yang agak tinggi pada musim musim-musim yang tak ada perayaan. And also lagi satu cara itu ialah dia boleh pakai PMKS tu, ya, dia ada loyalty customer segment, which is diorang boleh maintain customer yang agak ataupun memberikan customer service yang agak baik selepas dia beli produk. So some of the customer akan retain for the longer period of time. So yang ini cara diorang bolehkan menjalankan perniaga sepanjang tahun, tapi pada musim perayaan boleh dapatkan agak sales yang banyak, keuntungan yang besar pada musim-musim perayaan. Ya, baik, daripada perbincangan yang telah kita buatkan daripada awal tadi sehingga ketika ini, mungkin ada lagi isu-isu ataupun perkara-perkara yang belum doktor sentuhkan, penting untuk penonton-penonton di luar sana tahu mengenai konteks perniagaan ketika musim perayaan ini. Okey, yang tu open for all Malaysian, peniaga kecil ke peniaga sederhana ke. So kalau permintaan yang agak tinggi memberikan peluang perniagaan yang agak besar untuk mendapatkan keuntungan yang agak tinggi. So kita kena bermula dengan perniagaan dengan kecil dan semakin lama dia boleh jadikan perniagaan besar dengan membawa keuntungan yang besar. Tapi masa perayaan Malaysia, musim perayaan ada peluang perniagaan yang agak tinggi, boleh mendapatkan pendapatan yang agak lumayan juga. Dalam jangka pendek dengan jangka panjang. Baik. Bagaimana doktor melihat sebenarnya perniagaan ketika musim perayaan ini? Kita tahu mungkin pembeliannya tinggi, permintaan juga tinggi. Bagaimana semua ini mendorong kepada pertumbuhan ekonomi negara secara keseluruhannya? Adakah dia memberi impak yang besar ataupun sekadar membantu sahaja pertumbuhan ekonomi negara? Okey, macam saya bagi tahu awal dalam perbincangan kita, Malaysia kita dapat sebanyak 98% perniagaan di Malaysia ialah perniagaan kecil dan sederhana daripada 100%. So ini bermakna perniagaan kecil yang contribute agak banyak kepada GDP negara juga. So kalau peniaga kecil bukan saja dia buat keuntungan ataupun mendapatkan sale agak tinggi, dia also peniaga kecil juga membuka peluang pekerjaan kepada graduate lain. So ini membantu yang penganggur yang tak ada kerja dapat mendapatkan pendapatan yang stabil. Ini keseluruhan je. Kalau perniagaan satu country dia akan grow, overall pendapatan negara akan meningkat juga. So yang boleh memanfaatkan keseluruh rakyat Malaysia dan negara. Ya, baik, kita harapkan supaya peniaga di luar sana untuk memanfaatkan perniagaan-perniagaan yang anda lakukan sepanjang musim perayaan ini. Sekali lagi selamat Hari Deepawali kepada Dr. Raj, dan terima kasih sekali lagi kepada Dr. Rajentiran Ayavu yang merupakan pensyarah kanan bahagian pengurusan dan pemasaran Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Melaya untuk perkongsian yang diberikan. Dan segmen Bual Bis itu tadi menutup Bis Malaysia untuk hari ini. Teruskan kesetiaan anda bersama RTM untuk lebih banyak perkembangan semasa. Saya Izamil Nasir. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.